Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita sama-sama tengok topik seterusnya iaitu reka bentuk makanan. Di mana hari ini cikgu menyentuh 2.61 pelajar dapat mentakrifkan reka bentuk makanan. 2.6.2 menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. 2.6.1 mentakrifkan reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan ni adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Di mana kita tengok aspek reka bentuk makanan terdiri daripada proses, kaedah dan ruang tempat untuk diproses, diedarkan dan digunakan. Makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. Selain itu, aspek reka bentuk makanan adalah peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Aspek seterusnya ialah semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Klasifikasi reka bentuk makanan. Jom kita tengok. Okey, kategori klasifikasi reka bentuk makanan terbagi kepada dua. Satu, reka bentuk susunan hiasan makanan dalam pinggan atau bekas, iaitu contohnya susunan dan hiasan dalam bekas atau pinggan lah. Yang kedua, reka bentuk pada makanan itu sendiri. Maksudnya contoh reka bentuk pizza dia bulat. Okey. Lepas tu dressing topping ada cheese. Ini reka bentuk untuk pizza. Dan contoh seterusnya, kek coklat indulgence. Contoh. Reka bentuknya ada layer, banyak layer. Jadi bermaksud reka bentuk pada makanan itu sendiri. Kita tengok pula seterusnya iaitu kepentingan reka bentuk makanan. Banyak kepentingan reka bentuk makanan yang pelajar mesti kena tahu. A. Contohnya, kebebasan memilih kepada pengguna. B. Menzahirkan nilai estetika. C. Melindungi etika sosial. D. Memberikan faedah kepada pengusaha. E. Pembangunan sains dan teknologi moden. F. Kepelbagaian etika dan budaya. Okey, ini menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Okey. So kita tengok A, kepentingan dia, kebebasan memilih kepada pengguna. Di mana kebebasan ini merangkumi perubahan citarasa, gaya hidup dan pendapatan menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Jom kita tengok 3 gambar wajah di mana reka bentuk persembahan makanan untuk nasi lemak. Pilihan 1, keadaan macam ni. Pilihan kedua, berbentuk kon. Okey. Pilihan ketiga, dihidangkan di dalam susunan pinggan yang panjang. Okey. Macam ni pilihan 1. Keadaan susunan. Okey. Pilihan 3 dan pilihan 2. Semuanya nasi lemak tetapi
cara persembahan mengikut kreativiti dan mengikut trend sekarang lah. Seterusnya kita tengok B, kepentingan dari segi aspek menzahirkan nilai estetika. Apakah dia nilai estetika? Okey, reka bentuk makanan yang menarik boleh menzahirkan nilai estetika yang menjadi nilai tambah kepada sesuatu produk. Ia menjadikan produk berpotensi tinggi untuk pemasaran dan berkualiti tinggi. Contoh kita tengok kek daripada Secret Recipe iaitu Red Velvet Cake. Contoh ada berapa layer dengan ada cream cheese. Bermaksud menzahirkan nilai estetika dan design ini, reka bentuk ini hanya didapati di restoran Secret Recipe sahaja. Red Velvetnya, design dia macam ni. Maksudnya dia menzahirkan nilai estetika. Nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan agar ianya menjadi lebih menarik. Etika sosial perlu diberi penekanan agar tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Maksud di sini, etika sosial ni dalam satu reka bentuk tidak memberi apa sensitiviti dari segi sudut keagamaan mana-mana agama. Itu yang sepatutnya mempunyai etika sosial. Okey. Melindungi etika sosial. Contoh, okey, contoh kuih bulan. Okey, reka bentuk asal kuih bulan macam ni. Okey, dah ada corak-corak, lepas tu ada tulisan Cina. Ia melambangkan kaum Cina lah. Okey, sebab memang asalnya daripada kaum Cina kan. Tetapi mengalami inovasi kreatif, menjadi reka bentuk baharu. Jadi ia tidak melibatkan keagamaan suatu kaum. Boleh juga kuih ini dimakan oleh bukan kaum Cina dengan adanya corak-corak seperti bunga ros, belang-belang yang tidak menunjukkan nilai sesuatu kaum. Okey. Jadi semua yang beragama lain pun boleh makan. Ni contoh kalau ada tulisan ni kita nak makan pun kadang-kadang kita rasa ragu-ragu kan. Jadi dengan ada corak macam ni kita boleh makan sebab kita dah tahu kandungan dia halal. Jadi dengan corak yang seperti ini, reka bentuk baru ini membuatkan ramai pelanggan yang ingin mencuba kuih bulan. Okey. Inovasi reka bentuk makanan membuka peluang perniagaan baru. Keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah mewujudkan peluang perniagaan baru. Bermaksud setiap satu reka bentuk makanan ni memberi peluang pekerjaan. Kerana apa? Adanya inovasi, maksudnya adanya satu reka cipta baru, inovasi, upgrade daripada suatu benda yang dah ada menjadi lebih baik. Jadi memberi peluang kepada seseorang untuk membuka perniagaan yang baru. Okey. Keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah mewujudkan peluang perniagaan baharu. Ini iaitu memberikan faedah kepada pengusaha sebab ia mencipta satu inovasi produk yang dah sedia ada dan ini akan menarik pelanggan untuk membeli. Jadi pengusaha ni sekiranya ada inovasi reka bentuk, ia memberi manfaat, faedah kepada pengusaha. Contoh, kita tengok apa maksud gambar ni. 4 jenis burger, reka bentuk yang berbeza. Burger, semua burger ayam tetapi
burger ayam produk sama, reka bentuk lain dan pengusaha yang berlainan. Jadi dia ada trademark. Kalau burger Ramly, contoh macam ni. Kalau burger di KFC, design reka bentuk dia macam ni. Okey, kalau McDonald macam ni, offer dengan nama. Ini Burger King. Okey, jadi keempat-empat ni semua based on burger ayam, contohlah. Tetapi mempunyai reka bentuk lain dan pengeluar lain. Dia tidak menjadi produk tu produk yang sama. Jadi memberi peluang kepada pengusaha untuk mencipta satu inovasi reka bentuk makanan. Perkembangan, okey. Pembangunan sains dan teknologi moden, iaitu perkembangan dan trend dalam dunia reka bentuk menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. Pelbagai alatan dan mesin dicipta dalam penghasilan reka bentuk makanan. Okey, contoh kita tengok kaedah lama membuat mi tarik. Okey, menggunakan tangan sahaja ya, mi tarik. Glamour untuk biasa orang Cina buat mi tarik ni. Okey, kalau halal kita pun boleh makan. Okey, dan peredaran zaman menentukan teknologi pertengahan ni ada alat lebih memudahkan untuk memotong dough itu menjadi mi. Contoh. Dan terkini ada lagi lebih mudah, mesin je, letak je bahan-bahan, keluar terus menjadi mi. Dia dah adun terus dalam ni. Yang ni proses adunan manual, tetapi proses pembentukan ni menggunakan alat. Okey, ini teknologi pertengahan. Teknologi baru ni, bahan semua dalam ni adun oleh mesin ini dan akhirnya keluar mi. Mengikut saiz yang kita setting, yang kita nak tentukan. Okey. F. Kepelbagaian etika budaya, di mana setiap kaum mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan tradisional mereka. Okey, contoh, kuih koci ni terkenal dalam masyarakat Melayu. Kuih angku terkenal dalam masyarakat Cina. Dan kuih vadai terkenal dalam masyarakat India. Jadi maksudnya reka bentuk makanan ini mempunyai etika budaya. Okey, kuih koci Melayu, angku Cina dan vadai untuk India. Okey. Dan kita menyentuh 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk. Pelbagai alatan dan perkakasan dicipta untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah ketika penyediaan reka bentuk makanan. Alatan dan perkakasan ialah media yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu makanan supaya meringankan dan memudahkan kerja serta menjimatkan masa. Di mana alatan terbahagi kepada alatan memotong, alatan membentuk dan mengukir, alatan menghias dan alatan menghidang. Alatan memotong, contoh pisau tukang masak. Okey, bentuk ni biasa ada dalam rumah, mesti ada pisau tukang masak ataupun chef knife. Pisau bergerigi iaitu pisau roti. Matanya ada gerigi. Ada gerigi kasar dan gerigi halus. Kita namakan pisau roti. Seterusnya, pisau penyisir, boning knife. Okey, rupanya macam ni runcing. Kecil dan runcing di hujung. Okey. Ia tidak lebar seperti pisau tukang masak. Okey, pisau paring. Ia lebih pendek daripada pisau penyisir ya. Pisau paring ni kecil je. Pisau bulan sabit, ada dua handle, kiri dan kanan pemegangnya. Dan seterusnya pisau pengupas. Biasa buah-buahan kulit nak kupas. Okey, pisau pengupas. Di mana kita tengok ya,
Pisau tukang masak. Okey, dia punya kegunaan adalah merupakan pisau yang paling banyak digunakan kerana mempunyai fungsi yang pelbagai. Mata pisau diperbuat daripada keluli tahan karat. Bentuk pisau ini rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Hampir semua jenis bahan masakan atau makanan akan dapat dipotong menggunakan pisau ini seperti bawang, cili dan sayur. Pisau ini memudahkan pemotongan bahan makanan yang lembut namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Bentuk pisau ini panjang, mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi. Digunakan untuk memotong roti atau kek. Pisau penyisir iaitu boning knife digunakan untuk memisahkan daging daripada tulangnya, membuang urat dan lemak pada daging dan memisahkan isi ikan daripada tulang. Pisau ini mempunyai bentuk bilah yang melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Pisau paring, rupa pisau paring, digunakan untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan mengupas bawang. Memiliki bentuk yang sama seperti pisau tukang masak tetapi ukuran lebih kecil. Mata pisau ini berbentuk melengkung di bahagian hujung. Pisau tukang masak, pisau chef tu tetapi bentuknya lebih kecil. Kita tengok seterusnya, pisau bulan sabit ataupun mincing knife ada dua bahagian pemegang. Digunakan memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Diperbuat daripada keluli tahan karat. Bentuk pisau ini berbentuk melengkung seperti bulan sabit serta dua pemegang untuk memudahkan kerja mencincang dan memotong halus. Pisau pengupas digunakan untuk membuang kulit sayuran seperti berubi dan buah-buahan. Kecil dan ringan, lebih senang untuk digunakan. Bentuk matanya seperti pisau pencukur dan tidak mudah untuk mencederakan tangan. Kita pergi yang kedua iaitu alatan membentuk dan mengukir. Contoh untuk membentuk dan mengukir apa yang peralatan yang diguna, pisau ukir. Pisau ukir rupa dia macam ni. Pisau turning. Pisau turning. Parisian scope. Melon baler. Penerak. Ini adalah peralatan untuk membentuk dan mengukir dalam reka bentuk makanan. Kita tengok fungsi setiap satu Pisau ukir digunakan untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ini ringan dan bersaiz kecil. Bentuknya kecil, pendek dan melengkung serta bentuk yang pelbagai. Pisau turning digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayuran. Pisau bersaiz kecil dan ringan. Bentuk bilah pisau ini melengkung. Ini adalah Parisian scoop. Kiri dan kanan bulat digunakan untuk membentuk bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ringan dan terdapat pelbagai saiz. Penerap digunakan untuk membentuk dough sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Ringan dan diperbuat daripada keluli lembut tahan karat. Mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. C, kita tengok alatan menghias.
Okey, alatan menghias iaitu pisau pelepah. Biasa kita guna dalam menghias mendekor kek. Okey. Meja pemutar kek. Okey, ini adalah untuk alatan menghias. Alatan menghias juga merupakan komponen penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. Okey, selain itu contoh wedai kek. Okey, setelah masak, kek disejukkan di atas wedai kek. Okey, beg icing dan tiup icing matanya pelbagai jenis untuk mendekor kek. Kita pergi kepada D, alatan menghidang. Okey, kita tengok alatan menghidang contoh pinggan ataupun salad plate, dinner plate. Okey, untuk garfu, cake fork, garfu untuk kek, garfu untuk dessert. Okey, pisau untuk roti. Okey, garfu untuk makan, kedudukan sebelah kiri. Okey, pisau untuk makan. Okey, sudu untuk makan. Okey, macam mana cara design ni semua peralatan untuk alatan menghidang dan cara meletak untuk kita nak serve lah. Gelas sebelah kanan. Okey, pelbagai jenis gelas. Okey, dan juga piring dan cawan. Okey, napkin. Ini kita panggil alatan menghidang. Alatan menghidang, bekas atau alatan menghidang yang digunakan adalah mengikut kreativiti dan bergantung kepada jenis reka bentuk yang hendak dibuat. Perkakasan ialah alatan yang digunakan, perkakasan ia untuk memudahkan sesuatu kerja dilakukan. Penggunaan teknologi dalam industri reka bentuk makanan membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk selain menjimat masa dan tenaga. Contoh pengisar pelbagai guna. Okey, mesin pengisar jus buah-buahan, pengadun roti, mesin pengadun. Okey, periuk nasi elektrik, ketuhar elektrik, pengukus elektrik dan ketuhar gelombang mikro ataupun microwave oven. Ini adalah kategori perkakasan yang digunakan untuk memudah kerja. Okey. 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Contoh alatan dan cara mengaplikasikan. Jom kita tengok. Okey. Pisau roti. Okey, mengguna untuk potong roti. Okey. Alatan. Okey, untuk membuat kentang. Okey, ini untuk menghias, mendekor. Ini adalah contoh alatan dan cara mengaplikasikan. Nak rupa bentuk macam ni, dipotong macam ni. Nak bentuk beralun menggunakan yang ni. Okey. Nak hias, okey, pada muffin cake menggunakan alatan ni. Okey. Banyak alatan dan cara mengaplikasikan. Okey. Contoh perkakasan seperti, okey, ada juga sekarang ni pun alat pembuat donat elektrik. Cara macam ni je, mudah dah. Membuat donat elektrik, letak je ni akan berbentuk. Okey, pelbagai jenis pengisar, mesin pengisar jus pun banyak jenis, mesin membuat pasta. Okey, nak pasta jenis apa? Spaghetti, laksa ke, menggunakan mesin membuat pasta. Okey, so sampai sini dulu video pengajaran kali ini. Kita sambung subtopik seterusnya pada PDPR akan datang. Dan selepas ini pelajar boleh membuat latihan kuizis, nota dan latihan untuk uji kefahaman dalam buku skor praktis. Sekian, terima kasih.